Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Dan Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita dapat bersiaran di dataran Ma'had Tahfiz An-Nabawi Pulau Langkawi ini, dan kita masih lagi berbicara tentang mengenai mereka-mereka yang terlepas ataupun mereka-mereka yang tidak disoal di dalam kubur tatkala mana berada di dalam kubur. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, di antara perkara yang kita inginkan dalam hidup kita ini ialah kita ingin supaya kita menjadikan kubur kita di antara taman pada taman-taman syurga. Oleh kerana kita inginkan kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga, kita memistikan untuk diri kita ini mendapat yang disebut dengan peluang untuk kita tidak ditanya dan diazab di dalam kubur. Yang ini di antara perkara yang penting untuk kita fahami dalam kehidupan kita. Kerana ramai di kalangan kita dia faham bahawa bila mereka mati masuk dalam kubur, bagi mereka selesai permasalahan mereka. Mereka rasakan demikian. Sebenarnya tidak demikian para penonton. Bila kita berada masuk saja di dalam kubur, maka kita akan dapati kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga ataupun menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Di antara keadaan yang besar pada diri kita ini ialah kita inginkan kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Macam mana untuk kita mendapatkan kubur kita ni taman pada taman-taman syurga? Jangan kubur kita menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Itu kita memastikan diri kita masuk dalam kelompok-kelompok mereka di dunia ini lagi untuk tidak disoal di dalam kubur nanti. Yang ni di antara perkara yang kita mesti pastikan kita dapat keadaan yang demikian. Kerana ramai di kalangan kita, bila dia masuk saja dalam kubur, didapati mereka akan disoal dalam kubur. Bertalu-talu persoalan-persoalan yang datang dan timbul kepada mereka ini, sehingga kan kubur itu menjadi tempat awal-awal azab di waktu mana masuk dalam kubur. Kita dah berbicara dalam 2-3 malam terakhir ini tentang mereka-mereka yang akan terlepas daripada yang disebut dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan mereka yang tidak akan diazab di dalam kubur. Kumpulan yang pertama yang disebut ialah kumpulan yang mereka yang gugur syahid di jalan Allah. Waktu mana hidup di atas dunia, kita hidup di atas dunia ini, kita tidak dalam keadaan yang kitanya berjuang di jalan Allah. Kita menegakkan kalimah Allah, berusaha untuk nama Allah ini tertegak di atas muka bumi. Dalam keadaan sebegini, tiba-tiba kita gugur syahid. Maka gugur syahid kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini satu peluang untuk menyebabkan orang ni bila dia mati masuk dalam kubur, tiada soal jawab malaikat Munkar dan Nakir, dan kemudian tiada yang namakan dengan tiada dalam padanya azab kubur yang berlaku padanya. Sebab tu dalam hidup kita ni, bila kita hidup di atas dunia, kita kena pastikan diri kita ni bukan berjuang untuk perut kita. Kita bukan berjuang untuk rumah tangga kita. Kita bukan berjuang untuk yang disebut dengan survival kehidupan kita yang mendatang. Tak, bukan demikian. Bukan berjuang untuk dapatkan pangkat. Bukan berjuang untuk membanyakkan harta. Tetapi dalam hidup kita ni, perjuangan hidup ini ialah untuk menegakkan kalimah Allah. Bila kita letak perjuangan kita untuk menegakkan kalimah Allah dalam hidup kita, maka di waktu inilah kita akan dapat satu kenikmatan yang besar, di mana kebanyakan alim ulama sepakat mengatakan bahawa bila mati kita masuk saja dalam kubur, tempat kita dalam syurga Allah, dan kemudian dalam masa yang sama kubur kita berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Kemudian kita tidak ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, tiada azab kubur yang berlaku pada kita. Bila kita dalam kubur, berterusan rezeki-rezeki ini datang dan datang rezeki ini datang pada diri kita, yang amalan-amalan kita pun sama juga. Allah tak putuskan amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini sampai pada kita amalan-amalan kita. Katakanlah kita rajin membaca Al-Quran,
Amalan baca Al-Quran itu pada tiap-tiap malam, setiap malam yang kita baca Al-Quran Karim, maka malam-malam tersebut kita akan dapati sama juga pada diri kita demikian. Kita akan dapat pahala yang amalan kita tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian demikian bila kita bangkit di akhirat nanti, bangkit dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Allah bagi rezeki yang berterusan dalam kubur kita. Kemudian pada masa yang sama juga kita mendapat nikmat-nikmat yang berterusan dalam kehidupan kita ini bila kitanya sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kumpulan yang kedua yang kita sebut sebelum daripada ni, mereka yang mati gugur dalam keadaan gugur dan mereka meninggal dunia dengan penyakit-penyakit yang berat yang mereka timpa. Penyakit yang disebut ini ialah penyakit yang terlibat dengan perut, yang disebutnya dalam perbincangan kita dan saya sebut semalam ialah malam waktu mana orang kita diuji dengan ujian COVID-19 ini. Mereka meninggal dunia kerana ujian COVID-19 ini. Siapa yang gugur dalam dia berada dalam keadaan COVID-19 kemudian dia gugur, maka dia dianggap orang-orang yang mati dalam keadaan yang dia dianggap mati yang terlepas daripada azab kubur dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuknya. Demikian juga dengan orang yang mati kerana kanser, orang yang mati kerana penyakit kanser. Saya dah sebut kabar gembira pada kalian, walaupun kalian diuji dengan ujian yang kena kanser dan sebagainya, di saat mana kalian kena ujian kena kanser ini, tiba-tiba kita meninggal dunia dengan kanser, tak kira lah kanser apa pun, dengan syarat kita jaga amalan soleh kita, jaga amalan-amalan kita ini berterusan dalam kehidupan kita, menjaga amalan-amalan yang baik dalam kehidupan kita ini. Kemudian kesolehan kita ini membawa kematian pada kita, masuk dalam kubur, tiada azab kubur, tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan kubur menjadi taman pada taman-taman syurga di saat mana dalam keadaan yang kitanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni yang kedua yang kita kena faham di kalangan kita, keadaan yang terjadi pada di kalangan setiap mukmin itu sendiri. Termasuk juga saya tak sebut semalam, termasuk juga orang mati disihir. Ada keluarga kita mati kena sihir ataupun kena santau. Misal contoh di kalangan keluarga kita yang disantau sehingga kan lebam-lebam tu badan dia, sehingga kan keluar miang-miang daripada tu badan dia. Sihir, bila sihir sampai peringkat mati, maka dalam kepahaman saya menyebut orang ni bila mereka meninggal dunia, masuk saja dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuk mereka tersebut. Para sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, ni kumpulan yang kedua. Manakala kumpulan yang ketiga yang kita sebut semalam ialah mereka yang meninggal dunia. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka sempat membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dalam hidup mereka. Mereka sempat baca satu surah Al-Mulk. Rasulullah SAW sentiasa pesan pada kita, kalau mana kita nak tidur malam saja, jangan terlepas daripada membaca surah Al-Mulk. Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa yang dia meninggal, dia tidur, kemudian dia membaca surah Al-Mulk pada malam tersebut, tiba-tiba sampai ajalnya, masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuknya. Demikian juga disebut dalam perbincangan kita semalam, kita sebut tentang mengenai bagaimana yang disebut oleh Zubair Al-Awwam, disebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah menyebut bahawa Rasulullah katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebut, siapa saja yang baca surah Al-Mulk setiap malam, dia baca setiap malam dalam hidup dia, membaca surah Al-Mulk, dan dia akan dipelihara daripada fitnah kubur. Dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Kemudian Ibnu Mas'ud sebut, siapa sahaja yang membiasakan diri membaca firman Allah Ta'ala, dibaca doa firman Allah Ta'ala apa dia? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dalam hidup dia sentiasa ulang, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Dia baca demikian, Allah akan jadikan kemudahan dalam kuburnya. Pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir menjadi mudah untuk diri dia. Ini yang terjadi kepada setiap di kalangan kita ni. Kemudian yang keempat malam ni kita nak sambung lagi. Melalui siwak Ibnul Musayyab, dia seorang yang lemah sekali. Dituturkan riwayat daripada Abu Ishaq yang diterima daripada Al-Barra, siapa saja yang membaca Alif Lam Mim surah Sejadah, Alif Lam Mim dalam surah Sejadah,
dan juga tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Sebelum tidur, dia akan selamat daripada azab kubur dan terlindung daripada dua penguji malaikat di dalam kubur. Ini yang keempat. Yang keempat dalam hidup kita, sebelum tidur je ada dua surah yang kita kena baca. Bukan surah tabarakalladzi biyadihil mulk saja, tidak. Saya maksudkan dengan surah Al-Mulk ini, orang yang sebelum mati tak kira. Dia sebelum mati ke, sebelum dia tidur ke, sebelum dia naik kenderaan ke, sebelum dia nak berjalan ke mana saja pun, dia baca surah Al-Mulk. Bila dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia berjalan ke malangan jalan raya, dia akan terlepas daripada yang disebut dengan azab kubur untuk dia. Tapi berbeza dengan yang ni, yang keempat. Yang keempat, nak tidur malam, dua surah yang kita baca. Dua surah. Surah apa dia? Yang pertama surah Sejadah. Surah Sejadah Alif Lam Mim Sejadah yang kita baca setiap pagi-pagi Jumaat. Kemudian yang kedua surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang dibaca. Bila dibaca tersebut, katanya melalui siwar Ibn Musayyab ini, dia sebut bahawa bila dibaca surah Al-Mulk pada seorang tersebut, dia akan selamat daripada azab kubur dan terlindung daripada penguji kubur apabila masuk saja dalam kubur ini sendiri. Ni yang keempat. Yang kelima, Ibnu Umar menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat melainkan Allah akan melindungi daripada fitnah kubur. Allahu Akbar. Ini kelebihan khusus kepada tiga orang tuan guru kita. Tuan guru kita, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, kemudian Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tiga-tiga orang yang meninggal dunia malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, orang yang dia ni soleh, dia jaga amalan dia pada diri dia, melainkan Allah akan melindungi daripada fitnah kubur yang berlaku padanya. Tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir orang yang meninggal dunia pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat. Amin. Mudah-mudahan kita ni, semua di kalangan kita ni, penonton-penonton yang dalam keadaan sebegini, kalian semua melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kurniakan pada kita peluang untuk kita mendapat yang disebut dengan malam-malam Jumaat ataupun hari Jumaat, pada saat mana ada kita dengar imam sebelum daripada Kedah, dia sedang berkhutbah Jumaat. Sedang khutbah Jumaat, dia meninggal dunia. Ada yang kita dapati daripada mana? Daripada Kelantan, seorang imam, dia selesai saja khutbah Jumaat, dia nak sembahyang Jumaat, dia angkat takbir, Allahu Akbar, kemudian dia pun rebah, meninggal dunia saat yang demikian. Allahu Akbar. Ni kelebihan orang yang bila dia meninggal hari Jumaat ataupun malam Jumaat, tempat dia Allah sediakan padanya yang disebut dengan tempat dia dalam kubur nanti, tempat dia tempat syurga Allah, dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan tiada azab kubur bila dia berada dalam kematian dia dalam keadaan sedemikian rupa. Banyak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan malam Jumaat ini sendiri. Kalau kita perhatikan dalam riwayat Ibnu Wahab Al-Baihaqi melalui jalan yang lain, tapi masih daripada Ibnu Umar, digunakan lafaz melainkan dia dibebaskan daripada fitnah kubur. Disebut demikian. Maknanya bila dia meninggal dunia, tiada fitnah kubur untuknya. Tiada persoalan-persoalan yang mengerikan dan menakutkan untuk dia. Kubur dia berubah menjadi taman pada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala terus. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, disebut lagi, hadis-hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang membahaskan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh malaikat sebelumnya. Bahkan hadis-hadis tersebut mengkhususkan, menjelaskan siapa-siapa yang tidak akan ditanya dan diazab di dalam kubur. Dalam masalah ini tidak diperlukan adanya analogi dan analisa. Yang diperlukan adalah penyerahan dan penyerahan terhadap ucapan yang jujur yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita ini sendiri. Ini di antara yang kelima. Yang keenam, mereka yang disebut boleh terlepas lagi. Disebut lagi, penulis berpendapat oleh Al-Hakim secara tegas menyatakan bahawa para siddiqin tidak ditanya di dalam kubur. Kumpulan yang keenam, mereka yang mati dalam keadaan siddiqin. Siddiqin.
Siapa siddiqin ni para penonton, sahabat-sahabat sekalian? Orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia sentiasa pada diri dia ini sendiri menjaga yang disebut dengan agama Allah. Siddiqin. Dia membenarkan perintah Allah. Siapa dia contohnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hidup kita, bila kita sebut kita ni Islam, maka kita jangan berpura-pura dengan Islam. Kita mesti dalam keadaan yang siddiq. Siddiq ni maknanya kita membenarkan segala perintah Allah dengan perbuatan kita dan amalan kita. Ada orang kita ni dia berpura-pura dengan Allah. Bila dia pergi ke masjid, dia tutup aurat. Bila dia balik daripada masjid, dia buka aurat. Yang ni dipanggil tidak siddiqin. Siddiqin ni maknanya kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dalam hidup kita. Para siddiqin. Dalam kehidupan kita, kita dilarang sama sekali dalam hidup kita ni membiarkan diri kita ni dalam keadaan yang terjerumus ke dalam orang-orang munafik. Jadilah orang-orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang hidup dia sentiasa bersungguh-sungguh dalam menunjukkan dia benar-benar beriman pada Allah. Siddiqin, berusaha bercakap baik, berusaha bercakap benar dalam hidup dia. Menjauhkan daripada yang namakan dengan apa dia berbohong. Dalam hidup dia, bila dia baca saja ayat Al-Quranul Karim, dia tahu dia perlu laksanakan ayat Quran itu, dia laksanakan sesungguh-sungguh dalam diri dia. Dia tak pandang pada orang lain. Bahkan dalam hidup dia, dia berusaha untuk menjadikan diri dia sebenar-benar dan sedekat-dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil siddiqin. Bila orang ni meninggal dunia, para siddiqin ini meninggal dunia, tempat dia dalam syurga Allah. Dan Allah jauhkan dia daripada azab dalam kubur dan tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuk mereka tersebut. Para siddiqin. Ini golongan yang ke-6. Kemudian golongan yang ke-7. Golongan menurut hemat penulis, ta'wil ayat disebutnya ungkapan Al-Hakim berbunyi, Allah berfirman, Allah melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Yang ini perbincangan panjang alim ulama. Dalam kitab Bazil Al-Ma'un fi Fadlil Ta'lim, Ibn Hajar menyatakan bahawa seorang yang meninggal kerana yang ke-6, seorang yang meninggal dunia kerana penyakit ta'un tidak ditanya di dalam kuburnya. Ini sama juga dengan yang tadi saya sebut, penyakit yang berat. Kemudian yang ni dikhususkan, penyakit ta'un. Siapa yang meninggal dunia kerana penyakit ta'un tidak akan ditanya di dalam kubur dia. Antaranya Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bila berlaku zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar ni berlaku perang lawan kerajaan Rom dan Parsi. Kemudian mereka pula, mayat-mayat mereka, bila mereka kalah, yang menyebabkan mereka biarkan mayat-mayat itu begitu bergelimpangan saja. Yang menyebabkan air itu mengalir, kemudian diminum oleh masyarakat di Palestin. Penyakit ta'un ini berlaku di Amwas, satu perkampungan di Palestin. Bila diminum saja oleh penduduk tersebut, dimakan dan sebagainya, penyakit itu melarat dan melata kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun kena. Ramai yang kena. Yang menyebabkan yang gugur syahid sahaja seramai lebih kurang 25,000 orang. 25,000 orang yang terkena dengan penyakit ini. Lalu Sayyidina Umar apabila dia tahu saja penyakit ta'un ini merebak, lalu Sayyidina Umar hantar surat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, minta supaya Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang balik ke bumi Madinah. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah disebut, demi Allah, oleh kerana aku mendengar satu nasihat yang datang daripada Rasulullah, kalau berlaku wabak di kalangan kamu, maka mereka yang berada tempat tersebut kekal berada tempat tersebut. Manakala tempat yang kena wabak tersebut kekal berada tempat itu, jangan keluar. Lalu dijawab oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Umar nak datang ziarah. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata jangan ziarah, tempat aku ni tempat zon merah, zon yang memang keadaan yang teruk, masyarakat yang teruk. Sayyidina Umar dia merancang supaya Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalaulah dia wafat, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah lah yang sepatutnya untuk menjadi pengganti pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana kewarakan dia dan kealiman dia. Lalu Abu Ubaidah kata, kami tak akan pergi ya Amirul Mukminin, dan kamu jangan datang ke tempat kami wahai Amirul Mukminin. Lalu bila begitu saja, kerana katanya Sayyidina Umar, sesungguhnya katanya Abu Ubaidah, kami pernah dengar nasihat Rasulullah sebut,
siapa yang terkena wabak, jangan bergerak satu tempat yang wabak tersebut, jangan pergi ke tempat wabak tersebut. Dan yang berada pada wabak tersebut, biar berada di situ. PKP ni zaman Sayyidina Umar dah ada dah. PKPB dia yang ada ni dah berada zaman Sayyidina Umar. Zon merah, zon kuning ni zaman Sayyidina Umar dah ada dah. Waktu tersebut Sayyidina Umar menangis. Bila Sayyidina Umar menangis, katanya dalam keadaan Sayyidina Umar menangis, sahabat-sahabat tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis?" Katanya, "Umar, aku bila Abu Ubaidah jawab demikian, aku tahu dia akan menghadap depan Allah. Aku rasa diri aku ni, aku sedang terasa yang dia ni akan mati. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni akan mati." Katanya Sayyidina Umar, dengan kasyaf aku, dengan aku rasa yang memang benar Abu Ubaidah Al-Jarrah ni di antara sahabat yang dalam keadaan sebegitu, dianya telah gugur. Dia di antara frontliner yang gugur dalam sejarah-sejarah Islam dengan penyakit taun ini. Lalu di waktu ini, sahabat-sahabat mula melantik Amr bin As untuk menjadi pemimpin. Amr bin As merancang, dah bagi tahu pada sahabat-sahabat untuk menghentikan pandemik yang sedang berlaku ini. Maka semua penduduk hendaklah lari ke atas bukit. Duduk atas bukit. Jangan duduk di bawah bukit. Kenapa di atas bukit? Kerana ke atas sana, di sudut yang disebut dengan, yang namakan dengan apa dia? Di sudut hararah, darjah kepanasan ini berbeza dengan yang berada kat bawah. Kalau berada bawah bukit, waktu tersebut panas. Panas ni boleh jadi di sudut taun ini senang merebak. Manakala naik ke atas, maka kita kurang sikit oksigen. Bila kurang oksigen, maka dalam keadaan naik ke atas itu, maka katanya Amr bin As, jauh lebih akan menyembuhkan penyakit yang berlaku. Lalu sahabat-sahabat ada yang tak setuju. Kerana yang disebut Amr bin As ni, dia bukannya seorang yang dalam bidang doktor, kehebatan dia begitu, tidak. Tapi ijtihad yang dilakukan oleh Amr bin As ini berjaya menyebabkan zaman semakin berlalu dan taun ini semakin jauh. Yang inilah yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dengan orang yang penyakit taun tidak ditanya di dalam kuburnya. Kerana kedudukannya sama dengan orang yang terbunuh dalam pertempuran. Orang yang bersabar dengan penyakit taun, yang menimpa dengan keyakinan bahawa penyakit ini tidak menimpanya kecuali telah menjadi ketetapan baginya. Jika dalam keadaan seperti itu, dia meninggal. Dia meninggal. Tetapi bukan kerana penyakit taun tersebut dia tetap tidak diuji dalam kubur, kerana dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang disebut oleh Ibn Hajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan yang kena COVID-19 ni pun sama juga. Allah jadikan kelebihan demikian. Tadi saya tak sempat nak huraikan tentang mengenai kematian malam Jumaat. Kematian lebih lanjut, Al-Hakim mengatakan siapa sahaja yang meninggal pada hari Jumaat akan tersingkap tabir yang menutupi apa yang menjadi miliknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terlupa tadi saya nak hurai tentang mengenai kelebihan orang meninggal dunia pada malam Jumaat. Dengan syarat dia jaga amalan-amalan soleh dia sebelum dia meninggal dunia. Sebab ada juga orang sebut, dia kata orang kafir pun meninggal dunia malam Jumaat juga. Kemudian ada juga orang-orang yang munafik yang meninggal dunia pada malam Jumaat juga. Kita jawab, meninggal dunia malam Jumaat itu dengan syarat dia seorang yang soleh, orang yang alim. Kemudian dalam masa yang sama dia meninggal dunia pada malam Jumaat. Soleh itu setakat mana? Soleh itu maksudnya dia jaga amal ma'ruf nahi mungkar untuk diri dia. Cukup dah dipanggil demikian. Sebab pada hari Jumaat itu neraka Jahannam tidak dinyalakan. Sebab apa malam Jumaat? Kerana pada hari Jumaat dan malam Jumaat neraka Jahannam tidak dinyalakan. Semua pintunya ditutup dan pada penguasa di neraka tidak bekerja. Semuanya rehat. Pada penguasa dalam neraka ni tidak bekerja. Bagaimana pula sebagaimana hari-hari lain. Hari lain mereka bekerja. Tapi hari Jumaat pintu neraka tertutup. Jika Allah mencabut nyawa seorang hamba yang taat mengabdikan diri hanya kepada Allah, mencabut nyawa orang yang taat mengabdikan kepada Allah pada hari Jumaat, yang demikian itu merupakan tanda kebahagiaan dan kebaikan tempat kembali dia. Allah kurniakan kelebihan pada seorang yang meninggal dunia pada malam Jumaat dan tempat kembali dia. Dia tidak mencabut nyawa pada hari Jumaat, melainkan telah ditetapkan bagi mereka
yang dicabut nyawa itu kebahagiaan di sisi Allah. Kerana itu, dia akan selalu melindungi dan daripada fitnah kubur pada orang yang berada, yang meninggal dunia pada malam Jumaat ini sendiri. Para hadirin sekalian, kita pula dianjurkan supaya bila kita berdoa, berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan kita ni di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah bila meninggal dunia pada tempat yang baik, pada masa yang baik, pada keadaan yang baik. Itu cara demikian. Masa yang baik bila? Pada malam Jumaat. Kemudian tempat yang baik bila? Dekat di sisi Allah. Masa kita sedang baca Al-Quran. Kemudian keadaan yang baik macam mana? Mulut kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jaga amalan-amalan kita, lalu Allah pilih kita untuk keadaan yang sedemikian rupa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah daripada Jabir, dia menceritakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, dia akan diselamatkan daripada azab kubur dan akan datang pada hari kiamat kelak dengan predikat syahid, menempel dengan lekat yang syahid tertampal pada dirinya. Nampak di dada dia syahid, orang syahid. Nampak di dahi dia syahid, orang syahid yang pada dia meninggal dunia pada malam Jumaat ini sendiri. Banyak hadis-hadis yang lain yang cerita tentang kelebihan Jumaat ini, maknanya mereka yang meninggal dunia dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ini yang ketujuh, golongan yang ketujuh. Golongan yang ke-8, siapa yang tidak ditanya di dalam kubur ini. Lalu disebut lagi dalam kitab Bahrul Kalam, An-Nasafi mengatakan para nabi dan anak-anak yang orang mukmin. Para nabi dan anak-anak orang mukmin bila dia meninggal dunia, dia tidak mendapat hisab, azab kubur, maupun pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir pun tak akan tanya pada dia. Para sahabat kami yang menganut mazhab Syafi'i berpendapat bahawa seorang anak tidak perlu ditalkinkan setelah dimatikan, setelah kematian dan dikuburkan padanya. Itu mazhab Syafi'i. Dia berpandangan demikian. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran bila masuk dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir pada mereka sebut. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni merupakan malam-malam yang indah di mana kita telah cerita tentang golongan-golongan yang terlepas daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada 8. Para alim ulama bicarakan ada lebih kurang 30 mereka yang terlepas. Sebenarnya demikian. Tapi kita perlu pada pendetailan yang panjang. Memadailah kalau kita boleh sebut 8 golongan tadi, di antara golongan-golongan orang yang bila masuk dalam kubur tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tuan-tuan pilih dalam hidup kita, sama ada kita nak jadi siddiqin, sama ada kita nak mati syahid, sama ada Allah pilih kita untuk mati dalam berpenyakit, ataupun Allah matikan kita pada malam Jumaat. Ini pilihan dalam kehidupan kita. 8 kelompok yang saya telah bincangkan sebelum daripada ini, dan pada malam ini semua tersebut digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka-mereka tersebut. Saya pohon kemaafan di atas keterlambatan sedikit pada malam ini, kerana kita bersiaran di dataran, di kawasan yang indah ini. Belakang saya ni tuan-tuan nampak bangunan masjid yang sedang saya dan sahabat-sahabat sedang bangunkan. Kita telah bercita-cita selama 3 tahun untuk membangunkan masjid bagi kegunaan anak-anak tahfiz di tempat bumi Langkawi ini sendiri. Alhamdulillah, bangunan ini hanya kita mampu tegakkan di tiang-tiang yang sedang ditegakkan ini. Tuan-tuan boleh tengok tersebut. Cita-cita kita aja ialah bercadangnya paling-paling tidak kita boleh berterawih pada tahun ini. Rupa-rupanya Allah kita merancang, Allah juga merancang. Allah jadikan perancangan Allah jauh lebih indah. Malam ini kita tak jangka kita boleh berada pada tempat yang sebegini. Tapi Alhamdulillah, Allah jadikan PKP B yang ada ni. Kemudian dalam masa yang sama juga, saya diberi kelonggaran sedikit datang daripada bumi Shah Alam untuk melihat bagaimana gerak kerja yang sedang dibangunkan ini. InsyaAllah kita sedang naikkan tiang-tiang untuk tingkat yang kedua. Dan saya membuka ruang kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk sama-sama membangunkan masjid yang berada di belakang saya ini di tepi jalan besar, untuk di antara Gunung Mak Cincang dan juga Gunung Raya yang diapit di antara 2 gunung ini di Pulau Langkawi ini. Saya berada pada tempat ini pada malam ini
tuan-tuan boleh tengok segala apa yang telah tuan-tuan sumbangkan sebelum daripada ini. Projek kita pada awalnya sebanyak lebih kurang 1 juta lebih. Tapi oleh kerana ditukar oleh designer, kemudian arkitek merancang, dia kata, apa kata Ustaz kalau Ustaz bangunkan 2 tingkat terus dalam bentuk yang cantik, kita susun dalam bentuk yang bulat sebegitu. Masjid ini dalam bentuk yang bulat dan bukan dalam keadaan yang dalam keadaan yang demikian. Jadi oleh demikian saya harap supaya tuan-tuan dapatlah untuk sama-sama pada kita untuk sama-sama membangunkan rumah Allah ini. Tuan-tuan niat wakaf untuk arwah ayah, arwah ibu pada 10 akhir Ramadan ini. Tuan-tuan niat untuk diri tuan-tuan. Dan insya-Allah nama-nama tuan-tuan yang tuan-tuan masukkan dalam matan center tersebut, dalam akaun matan center, sama ada Maybank, CIMB ataupun Bank Islam, tuan-tuan buat pilihan pada tuan-tuan, tuan-tuan maklumkan balik kepada saudari Ustazah Aqilah daripada di talian yang tertera nanti insya-Allah. Di talian ini maklumkan kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki dan sebagainya, marilah sama-sama kita pakak-pakak bangunkan tempat ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saudara-saudara kita daripada bumi Malaysia, bumi Brunei Darussalam, daripada bumi Singapura, dan juga sahabat kita daripada Indonesia yang turut serta menyumbang di Pulau Langkawi ini, di tempat yang cantik ini. Saya sedang bangunkan tempat ini dan saya harap supaya sumbangan-sumbangan ini akan berkekalan sampailah dunia kiamat dan kita akan dapat nikmat ini berterusan dalam hidup kita ini sendiri. Saya sentiasa memantau perjalanan pergerakan masjid ini dan juga apa aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. InsyaAllah banyak program-program yang disusun di saat mana pelajar-pelajar sekarang ini berada di rumah masing-masing. Dan dalam masa yang sama, kita diberi peluang sebegini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan berterusan dalam kehidupan kita. Terima kasih pada para penyumbang. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang setia pada malam ini. Terima kasih, dan malam besok insya-Allah kita masih lagi bercerita tentang mengenai bagaimana suasana-suasana di barzah dan bagaimana keluasan kubur mukmin. Tetapi oleh kerana kita dah berada pada penghujung dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya bercadang untuk kita tangguhkan sedikit untuk waktu malam, tetapi kita akan alihkan pada waktu pagi, dini hari. Kita akan bangun tahajud bersama, kemudian kita akan berdoa ramai-ramai dengan doa-doa dan zikir-zikir. Kita akan solat, saya akan solat, kemudian tuan-tuan sama-sama bangun dalam jam 4 pagi sampai pukul 5 pagi. Mudah-mudahan demikian kita lakukan demikian. Kemudian lepas pada tersebut, kita dalam keadaan sedemikian rupa, lepas pada kita bangun tersebut, kita baca doa. Dan saya akan cuba sebut setiap nama-nama para penyumbang yang telah menyumbang dengan sumbangan-sumbangan ini dalam doa-doa kita pada 10 terakhir Ramadan nanti insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita di saat PKPB ini, dan Allah bagi peluang pada kita untuk sama-sama kita menghayati segala nikmat-nikmat malam-malam yang indah di malam Al-Mubarak ini sendiri. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar nama-nama kami dikekalkan di pintu-pintu syurga kamu ya Allah. Dijauhkan dan dijatuhkan nama kami daripada pintu-pintu neraka ya Allah. Dimasukkan kami ke dalam syurga kamu tanpa dihisap dan diazab oleh kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki para penyumbang yang telah menyumbang pembinaan masjid ini ya Allah. Menjadikanlah kelapangan dalam kehidupan mereka jika mereka masih lagi dalam perjalanan hidup di dunia ini ya Allah. Bagi mereka yang telah meninggal dunia ya Allah, kamu lapangkanlah kubur mereka selapang-lapangnya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kami bersaksi di atas amalan-amalan saleh yang telah yang dilakukan oleh mereka itu ya Allah. Di belakang kami ini ya Allah, bangunan yang telah kami tegakkan untuk menjadikan rumah kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, kemurahan dan kebaikan kamu itu ya Allah
membuka hati-hati para penyumbang ya Allah untuk memudahkan pembinaan bangunan ini ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Jadikan Pulau Langkawi ini ya Allah di antara pulau-pulau yang bercahaya dengan cahaya-cahaya keimanan pada kamu ya Allah. Jadikanlah penduduk-penduduk di Pulau Langkawi ini ya Allah di antara penduduk-penduduk yang saleh ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah daripada infak-infak yang telah dikurniakan di kalangan kita, di kalangan hamba-hamba kamu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami semua mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga kami ke syurga kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Allah